Dah baik, dah balik dah. Okay. Almas, nanti Almas kena masuk balik Almas. Okay, so kita akan okay, Alhamdulillah, satu kesyukuran yang kita boleh lafazkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah memberi kita ruang dan peluang untuk kita bernafas di muka bumi ini. Okay, sebelum kita mula, saya minta semua sedekahkan Al-Fatihah untuk pakcik saya yang baru saja pulang menghadap pencipta lah. Pada jam 1 pagi hari Jumaat. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, so zaman sekarang ni banyak orang dah kembali menemui pencipta. Okay, pakcik saya baru je. So kita doakanlah agar kawan-kawan kita di sekitar kita dilindungi daripada wabak-wabak yang berjangkit ni, insyaAllah. Kita tak boleh main-main lah dengan ni, kita memang kena jaga diri supaya kita tahu what's come worst for us Okay, so kita mulakan. So untuk sesi ini saya bercadang kita nak bincangkan modul Nilam bab 5 ni 5.1. Lepas dah habis saya akan tengok 5.2. Saya tengok kepada apa yang awak nak tanya saya. So ni lebih kepada sesi soal jawab lah. Mana yang ada masalah kita akan cuba tentangkan cara penyelesaiannya. Okay. Alright, so kita lihat kepada muka surat yang pertama ni. Yang ini kamu kena pasti sama ada pemboleh ubah itu adalah pemboleh ubah tetap ataupun pemboleh ubah yang berubah kan. Berubah ataupun tetap. Jadi adakah kamu ada masalah untuk buat yang pertama ni? Tak ada. Tak ada Cuma nak lipat baju kan. Lipat baju lipatlah kan. Dia tetaplah lipat baju tu. Keputusan berdasarkan. Jadi berdasarkan ni maksudnya dia ada benda yang bersandar dengan dia. Kalau berapa masalah, kalau ada satu masalah, satu keputusan ataupun dua keputusan. Jadi dia berubah lah So jumlah wang ke sekolah ni kita anggap sebagai tetap lah sebab kita boleh kawal benda tu. Okay, nombor 2 ada masalah tak? Tuliskan ungkapan algebra bersama dengan situasi yang berikut. Write down the algebraic expression that is suitable for the following situation. Ada masalah tak yang ni? Tak ada. Okay, yang ini disebabkan kita ada algebraic expression, so apa yang kamu kena buat adalah macam ni kan, ni tak ada unit macam RM, tak payah. Sebab ini adalah algebraic expression ataupun ungkapan algebra. Sama juga, cuba kalau awak tengok contoh dia 80 sen pun dia letak 0.8. Dia tidak letakkan sebarang unit di situ. Okay. So ni kena tahulah, ini semua kita dah belajar dalam minggu depan kan. Lepas dah belajar contoh macam ni kan. Diberi satu sebutan 4A. Sebutan itu maksudnya 4A itu ditolak 3X dan ditambah Y. So dapat macam ini. Okey, macam D ni 5 tahun yang lepas umur Abu ialah XY dan umur ibunya adalah Z umur Abu. Berapakah umur ibunya sekarang? Ni macam nampak macam susah lah. Dia macam dia nak 5 tahun yang lepas tiba-tiba dia nak yang sekarang. Maksudnya kalau kita ada 5 tahun lepas, waktu tu Abu XY. Mak dia Z kan? Mak dia Z 5 tahun lepas. Z kali umur Abu. Kalau apa maksud mak dia Z kali umur Abu? Z darab dengan XY. Itu benda dia. Mak dia Z tapi Z kali umur Abu. Maksudnya Z darab Abu lah. So
So kita dapat ZSY. Z kali umur Abu. So ZSY. Jadi dia nak berapakah umur ibunya sekarang? Sekarang. Tu tak 5 tahun lepas. Kalau sekarang kita tambahkan dengan 5. Ni yang sekarang. Okay? Okay. Okay. Nombor 3. Nombor 3. Ni macam penyelesaian masalah. Siti memiliki 3 batang pensel X, Y dan Z masing-masing berpanjangan X, Y dan Z cm. Okey. Cari panjang jikanya panjang pensel yang lain adalah 5 cm dan 12 cm. Okey, dia nak panjang X. So X tambah Y tambah Z sama dengan 25. Okey, nak cari X. So kita kira lah. So kita ada X tambah 17 sama dengan 25. So ini tambah ni bila kita bawa ke tempat sebelah ni dia akan jadi tolak. Dia punya simbol akan berubah lah. So akan dapat 8 Okey, yang kedua, Aman berumur P tahun, 4P. Abang dia pula 9 tahun lebih tua daripada Aman. Jadi kita buat 4P tambah 9. Okey. Jumlah umur mereka adalah 41 tahun. Jadi Aman campur abang dia 41 tahun. Jadi Aman 4P. Abang dia 4P tambah 9 sama dengan 41. Okay, lepas tu awak tambahkan macam biasa. 4P tambah 4P dapat 8P tambah 9 sama dengan 41. So awak akan dapat 8P sama dengan 41. Tambah ni kita bawa pindah dia akan jadi apa tu? Tolak. Okay, sebab tu akan dapat 8P sama dengan 32. Jadi kita nak P saja tak nak 8. Apa kita buat? Kita bahagi 32 dengan 8. Ya. So kita akan dapat 4 lah. So dia nak berapakah umur Aman? So 4P gantikan P sebagai 4. Awak akan dapat 16. Diamlah. Untuk yang B lah. Okay, untuk yang C. Okay, yang ni kita ada siapa yang lupa unmute tu? Boleh unmute? Alisa. Alisa, mute. Okay, bagus. Okay, untuk yang C, kita ada gambar ni. Okey, gambar ni dia beri dekat situ. Okey, dia nak apa ni? Cari jumlah perimeter ajar berikut. Jika jumlah perimeter segi 3 PQT adalah 18. Okey, maksudnya X ni perimeter dia. X tambah 2Y. Sebab nak PQT kan? Okey, ni PT ni apa je? PT ni X boleh, 2Y pun boleh. Tak kisah mana-mana lah. Okay. So sebab di sini sama sisi kan. So 2Y ni sebenarnya sama dengan X juga. So bayangkan awak ada X tambah X tambah X. So awak ada 3X sama dengan 18. Okay, X kita bahagikan dengan 3, kita dapat 6. Dia macam 3X sama dengan 18. Lepas tu kita bahagi dengan 3. Sebab kita tak nak 3 kan. So bahagi. Kita potong, si dapat 6. So X sama dengan 6. Okay. Lepas tu dia nak suruh cari 2Y. Dia nak cari Y. So Y, 2Y tadi kan sama dengan X. Ni X tadi sama dengan 2Y. So X sama dengan 6. So Y sama dengan 6 bahagi 2 dapat 3. Itu adalah awak punya Y lah. Okay. So jumlah perimeter tu kita tambahkan semua apa nama ni? Sisi ni. Kita ada X, kita ada 2Y. Kita ada kat sini. Ni tak payah, PT tak payah. TS. Kena cari TS ni berapa. So TS ni rasanya sama X tolak Y kan. Okay, sebab tu ada X tambah 2Y tambah 2 kali X tolak Y. Sebab ada 2 kali kat sini. PR dengan TS lah. Tambah dengan 1/3Y kat bawah ni. So, kita tambahkan
dia nak cari parameter kan. Jadi gantikan X tadi dengan 6, Y tadi dengan 3. So gantikan. X ganti dengan 6. Y ganti dengan 3. So ni X6, 3. Dia gantikan lah. Okay, kemudian awak kira macam biasa, awak akan dapat jawapan dia 19 cm. Okay, itu untuk yang C. So far boleh? Boleh ikut saya? Boleh. Boleh. Alright. Okay, nombor 4. Kenal pasti bilangan sebutan dalam setiap ungkapan yang berikut. Kejap Saya lupa pula. Ada ke orang tak boleh masuk kelas tu? Lupa. Masya Allah. Orang di Telegram dipinggirkan. Shock sendiri. Okay, so siapa yang tak boleh masuk Meet, boleh masuk Telegram. Voice chat. Saya terlupa. Maaf ya, yang di Telegram saya lupa sangat ada orang kat Telegram ni. Evelyn, Kila, dia ada masuk. Okay, so kita teruskan. Kena pasti bilangan sebutan, identify the number of terms. Okay, dia nak number of term. Okay. So awak hanya kira saja dia berapa term ni. Ni satu term, ni term kedua, ni term ketiga. Jadi ada 3. Ni so ada 4, ada 2, ada 2. Okay, ada masalah tak yang untuk nombor 4? Tak ada. Senang saja. Okay, perkali. Kita tengok pada perkali. Sebutan algebra dia 7XYZ. Perkali bagi XY. Jadi ni XY. So perkali selain daripada XY lah, iaitu 7Z. Okay. So perkali bagi XY. Ni XY. So selain daripada tu 5, 0.5 AZ. Okay. Yang ketiga, selain daripada XY 3/4 AB. Yang keempat negatif 5M. Okay. Boleh? Boleh buat? Boleh Boleh. Senang je kan? Okay, tentukan sama ada serupa ataupun tak serupa. Okay, kita tengok mana yang awak tak faham. Serupa dengan tak serupa ni. Ada tak yang tak faham? Yang A macam senang. B pun senang sebab antara M dengan N sahaja. Okay, yang ini susunan beza tapi dia benda yang sama. Kan? Okay, E dengan F memang tak serupa lah. Yang ini. Kenapa yang ini tak serupa yang E ni? Siapa boleh beritahu saya? Sekarang ni 0.3 sama. Satu ada D, satu tak ada D. Yang ni tak serupa sebabnya 0.3 ni hanyalah dia punya kita panggil apa? Pemala. Nombor saja. Okey, yang pemboleh ubah adalah D. D ni pemboleh ubah. Jadi kita nak tengok pasangan tu serupa ke tidak, kita tengok pada pemboleh ubah dia. Jadi yang D tu dia tak ada pemboleh ubah untuk yang satu tu Okey. Okey, nombor 7. Ni ada 2 pemboleh ubah. Kan? Jadi serupalah. Yang G ni tak serupa sebab ni X kuasa 2. X kuasa 2, apa maksud X kuasa 2? X kuasa 2 adalah X awak kali dengan X. Awak dapat X kuasa 2, tahu. X kuasa 2 tak sama dengan X tambah X. Kalau X tambah X awak dapat 2X. Beza Yang ni betul, yang ni salah. Okey, jadi X square dengan X tu adalah sebutan tak serupa lah. Okey, yang terakhir sekali ni dia susunkan terbalik saja, YR dengan RY. Jadi kita panggil dia sebutan serupa. Okey, boleh.
Okay, so habis yang Nilam. So kita buka kepada buku teks saya. Okay, ini kita masuk 5.2. Sekejap, mana 5.2 ni? Okay. Ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Okay, bila melibatkan operasi, kat sini ada operasi. Evelyn boleh masuk Telegram ya, voice chat. Siapa yang tak boleh masuk, masuk Telegram voice chat. Tak dengar apa-apa. Atika tak dengar apa-apa. Atika dekat mana? Meet ke dekat Telegram? Dekat Telegram memang saya dah buka voice kan? Okay, okay je rasanya kat Telegram. Oh, tekan. Okey, so kita teruskan ya. Gangguan sebentar. Atika. Dia dah masuk dah dekat Telegram saya. Okey Atika you boleh ni. Kalau ada masalah, siapa kat Telegram boleh terus tanya. Buka je mic tu tanya. Okey, so sekarang kita akan belajar. Yang ini penting untuk awak sebab yang ni kalau awak tak tahu, terus bab 6 memang ada masalah untuk buat ya. Okay, so ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Okay, dia kata apabila menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra, kumpulkan sebutan serupa dulu. Kemudian baru kamu tolak atau tambahkan. Jadi langkah pertama, kumpulkan sebutan serupa. Kita tengok pada contoh, permudahkan setiap yang berikut. Nampak tak ni? Nombor-nombor pelik ni. Permudahkan setiap yang berikut ni. Betul tak? Okay. Ni 3x tambah 5y 3x tambah 5y mana pergi buffer. Okey, yang pertama 3x tambah 5y tambah 8x tolak y tolak 9. Jadi, okey, kita buang dulu kurungan. Nampak tak dia buang kurungan? Ni dia buang kurungan. Dia buang kurungan. Buang kurungan ni tak boleh buang suka-suka Kena buka tengok operasi jugalah. So dia buang kurungan 3x tambah 5y tambah buang kurungan. Kalau tambah ni tak ada melibatkan apa-apa masalah lah. Buat macam biasa. Okay, so sekarang kita kumpulkan sebutan serupa. Jadi yang x kumpul dengan x. Apa yang ada? Kita ada 3x, kita ada 8x. Kumpulkan. Yang y dengan y. So 5y tolak y. Satu tempat. Kumpulkan. 9 adalah dia punya pemala ataupun constant. Okay. Lepas dah kumpulkan sebutan serupa, kita boleh tambahkan. So ni. Awak anggaplah x ni macam bintang. 3 bintang tambah 8 bintang dapatlah 11 bintang. So dapatlah 11x. Faham tak? Boleh? Boleh. Okay. Yang kedua kita ada ini y dengan y. Maksudnya tambah 5 tolak 1 lah. So 5 tolak 1 dapat 4y tolak 9. So ini adalah sebutan yang telah dipermudahkan untuk yang A. Okay.
So kita lihat kepada B, kita ada 12 mn tolak 4P tambah 6 tambah 7P tolak 10 mn tambah P tolak 2. Okey, kita buang kurungan. Ini step bawah ni kita buang kurungan. Okey, kita buang kurungan. So kita tengok macam mana dia buang kurungan. Ni dia buang. So tambah tak ada masalah. Okey, tengok pada tolak. Bila tolak kita buang kurungan kan, dia jadi tolak 10 mn. Okey, yang ni jadi tolak sebab apa? Awak anggapkan bila kita buang kurungan kita macam mendarab. So nombor positif, negatif positif dapat negatif P. Okey, yang ni pun sama. Negatif darab negatif dapat positif 2. Okey, so jadi kena hati-hati. Buang kurungan ni ibarat kita darabkan nombor. Okey. Okey, lepas tu kita satukan sebutan serupa mn dengan mn. So kita ada 12 mn tolak 10 mn, satu tempat. Kemudian kita tengok yang P, kita ada tolak 4P tambah 7P tolak P, kumpulkan. Kemudian kita ada nombor iaitu pemala ataupun constant. Kita ada tambah 6 tambah 2. Okey, lepas dah kumpulkan dalam sebutan yang serupa, tu kita boleh selesaikan lah. So ni ibarat 12 bintang tolak 10 bintang dapat 2 bintang. So 2 mn. Ni tolak 4 tambah 7 tolak 1 dapat tambah 2 lah. Yang terakhir 6 tambah 2 dapat 8. Okay. So tengok pada tips Bestari ni, nampak tak ada sebut ni kat sini. Apabila tanda tambah di depan tanda kurung digugurkan, tanda bagi setiap tanda kurung tak berubah. Apabila tanda tolak di depan tanda kurung digugurkan, macam tadi saya buat buang kurungan tu, tanda bagi setiap sebutan dalam tanda kurungan berubah daripada tanda tambah kepada tolak dan tolak kepada tambah. Maksudnya, bila kamu berdepan dengan simbol negatif, simbol akan berubah bila kita gugurkan kurungan ini. Okay? Contoh dia ada tolak A tambah B. Kita nak buang kurungan. Dia jadi tolak A, tolak B. Nampak tak? A ni asalnya nombor positif kan? So jadi tolak A. Lepas tu yang ini simbol berubah. Tolak tambah jadi tolak. So dapat tolak B. Yang kedua kita ada tolak A, tolak-tolak dia akan jadi tambah B kat sini bawah ni. So kat sini tolak A dia akan jadi tambah A. Tolak tambah jadi tolak balik. Kat sini dia ada perubahan Jadi yang ni penting ni. Kalau kamu ada buku teks, ambil sticky note tu, tulis kat situ. Penting. Kena tahu. Penting. Kamu kena tahu benda ni. Okay. Alright, so kita tengok kepada latih diri. Okay, kamu salin yang ini dulu. Kita tengok pada latih diri. Permudahkan setiap yang berikut. Okay, cuba kamu salin dulu. Sementara saya nak settingkan kejap. Kamu ambil, kamu salin dulu. Permudahkan setiap berikut. Buat cara tadi. Cuba buat dulu.
Okay, kamu cuba dulu. Nanti saya akan panggil nama. Cuba buat dulu. Okay, cuba buat dulu. Dah sampai mana dah? Habis dah ke? Okay, boleh buat? Ada saya punya pen, tiba-tiba hilang. Oh, kat sini. Okay, yang pertama. Adakah kamu tengah buat? Dah siap. Dah siap? Semua siap? Okay, kita check. Je. Okay, kita sambil-sambil tu kita check lah mudahkan setiap mereka. Okay, langkah 1 tadi saya dah sebut. Langkah 1 kamu adalah kamu kena buang kurungan. Okay, so letak sini sama dengan tadi dia dah sebut kan, kalau simbol tambah, semua simbol sama je kat dalam ni. So dapat 3x tolak 2y tambah 5x tolak 9y. Okay, tu langkah pertama kamu. So langkah kedua kita samakan ataupun kumpulkan sebutan serupa. So, kita panggil dia, ini adalah like terms lah bahasa Inggeris dia. So dia akan jadi sama dengan, jauh lah pula sama dengan, okay, 3x tambah 5x satu tempat. Okay. Okay, satu lagi kita letak warna lain. Saya buat tolak 2y tolak 9y.
Okay, ni. Kumpulkanlah. Alright. Okay, lepas tu kita boleh selesaikan. 5, 3 tambah 5 berapa? 8x. 8. 8x. Okay. Tolak 2y, tolak 9y. Ini kalau simbol sama, apa saya kata? Kita tambahkan kan? Simbol tetap sama. Tolak. 2 tambah 9 berapa? 11. 11y. Ini jawapan dia lah. Okay, simbol sama kita boleh tambahkan. Macam kamu hutang RM2, kamu hutang RM9. Hutang kamu RM11. So, tolak sebelah y ya. Okay, ni jawapan pertama. So, kamu boleh semak dengan yang kamu buat. Sama tak dengan saya punya? Sama? Sama. Okay, good. Okay, soalan seterusnya. Gunakan 3 kaedah tadi. Kaedah 1, buang kurungan. Okay, 6AB tambah 2BC tambah 10. Okay, tadi dia dah sebut kat buku teks. Kalau dia tolak dekat depan, tanda semua dalam kurungan ni akan apa jadi? Akan apa? Akan Berubah. berubah. Okay, so dia akan jadi tolak AB, tolak, ni kan tambah jadi tolak 3BC, tolak dia jadi tambah 2. Okay, ni dia dah bagi tahu dalam info. Simbol berubah. Okay, apabila kita buka kurungan. Kurungan dibuka ataupun dihapuskan Okay, the symbol is changed when the what? Bracket. Okay, when we remove the bracket. Okay, so lepas kamu dah buat langkah kedua, kita kumpul dalam sebutan yang sama. So kita ada AB dengan AB. So kita ada 6AB tolak AB. Okay, lepas tu BC dengan BC tambah 2BC. Yang ni kita ada tolak 3BC. Lepas tu nombor dengan nombor. Ni 10. Tambah 10 tambah 2. Okey, selesaikan. 6AB tolak AB dapat berapa? 5AB. 5AB. 6 bintang tolak 1 bintang dapat 5 bintang. Ni 2 bintang tolak 3 bintang. Negatif 1. Negatif 1. So ataupun negatif BC lah. Kalau macam saya, simbol tak sama, confirm kena tolak. Bila tolak, nombor mana menang? Nombor paling besar lah menang. So 3 menang. So simbol yang menang adalah simbol negatif. Macam gitulah. 10 tambah 2 dapat berapa? 12. Okay, boleh? Sama tak? Kena semak tau. Semak. Sambil-sambil tu kamu kena buat nota. Kalau salah tu buat nota. Kenapa tulis apa yang saya katakan ni. Okay. Di Telegram tak nampak dah Sian dia. Kena anak tiri. Saya tengah buat latih diri ni. Saya harap kamu tengoklah. Latih diri. Okay, so sekarang ni 6B saya. Okay, so kita teruskan. C pula. C, langkah pertama buka kurungan. Kelama makin sukar. So buka kurungan. 4XY tambah 5K. Okay, tolak. Bila ditolak, simbol dalam berubah. So tolak-tolak jadi tambah 3K tambah. Tolak tambah jadi tolak 7. Simbol berubah So kalau yang ada tambah ni semua jadi sama bila dibuka kurungan. Tambah 13XY tolak K. Lepas tu kumpulkan dalam sebutan serupa dapat 4XY tambah 13XY. Kumpulkan dia. Kemudian kita ada KKK. Ada apa? Tambah
Tambah apa? Tak ada tambah 5K, tambah 3K, tolak K. Okay, ni. Okay, last kali kita ada nombor. Okay, nombor. Nombor apa yang ada? Tolak 7. Okay, lepas tu kamu boleh kira macam biasa. So, 4 tambah 13 berapa? Yang SY ni. Berapa SY yang kamu ada? 17XY. 17 XY. Okay, tengok this one. Okay, K. Maksudnya 5 tambah 3 tolak 1. Tu maksud dia. Jelas tak? So 5 tambah 3, 8. 8 tolak 1. Berapa? 7. Tambah 7 kan? Tambah 7K. Tolak 7. So ni jawapan dia. Senang tak? Senang. Okay, ni untuk yang C. Tapi selalunya memang ramai orang yang buat silap. Saya akan bagi kamu test. Nanti hari Isnin saya nak tengok. Betul ke boleh jawab ni? Okay, kita tengok. Google Form cikgu. Google Form ni. Google Form? Nantilah tengok dulu. Okay, tengok pada D. Wang kurungan. So, kamu ada 7P tolak 8Q tambah 6PQ. Okay, kalau tambah ni tak ada masalah. Teruskannya. Tambah Q tolak 2P tambah PQ. Okay, bila tolak, simbol akan berubah kat dalam ni Yang ni akan berubah. Ni simbol dalam kurungan berubah. So, kamu akan dapat tolak. Saya bukan yang lain. Tolak 10PQ tambah P tambah 4Q. Simbol dalam berubah bila ditolak kat depan kurungan tu. Okey, lepas tu kita kumpulkan ikut sebutan yang serupa. Like terms. Okey, so like term. Kumpulkan P dulu. Kita ada 7P. Okay, apa mana lagi yang ada P? P. Tolak 2P. Okay, lepas tu kita kumpulkan yang Q. Tolak 8Q tambah Q. Okay, kemudian kita kumpulkan 6PQ dengan ada banyak lagi ni. Belakang ni saya tak perasan Tengok balik. Kena semak. Betul tak saya buat ni? Jap. Tak perasan ada warna oranye. Okay, kumpulkan dulu. Tolak 2P tambah P. Ni ada P ni kat sini. Lupa. Lepas tu Q. Tolak 8Q tambah Q tambah 4Q. Kat sini 4Q. Okay, kemudian kita ada 6PQ. Lepas tu kita ada sini 6PQ, kita ada PQ tambah PQ. Lepas tu kita ada, last kali kita ada apa? Tolak 10 PQ. Okay. Okay, so P dengan P. P dengan P. Highlighter ni dia malu. Okay, kita kumpulkan. So, kamu ada sini. Yang ni. Kamu kira sekali. Maksudnya 7 tolak 2, 5. 5 tambah 1 berapa? 6. 6. P. Okay, ni kumpulkan sekali. Tolak 8 tambah 1 tambah 4. 13. Ni saya pesan apa? Jadi boleh tambahkan. Tolak 8 tambah 1. Jadi berapa? Tolak tambah. Kita tolakkan. Tolak 8 tambah 1 dapat tolak 7. Okay? Tolak 7. Tolak 7 tambah 4 dapat berapa? Negatif 3. Negatif 3Q. Okay? Ni negatif 3Q Okay, last kali kamu ada 6 tambah 1, 7. 7 tolak 10 dapat berapa?
tolak 3. 3 PQ. Negatif 3. Okey. Ini satu lagi. Kalau kau sini lah, sini dah. Okey, boleh? Boleh. Okay, good. Soalan E. Siapa dah buat? Okay, kita buang kurungan dulu. 2/3 FG. Okay, ni buang kurungan. Dia akan jadi tolak 9 mn tambah 1/2 FG. Okay. So, lain sama je sebab tambah. Okay, FG dengan FG. So, kita ada yang ini, yang ini, yang ini. Okay, 2/3 FG tambah 1/2 FG tolak 1/6 FG. Okay, tolak 9 mn tambah 3 mn. Okay, jadi tugasan kamu lah, kamu kena tambahkan. Okay, kalau kamu pening, kamu buatlah 2/3 tambah 1/2 tolak 1/6. Kira kalkulator boleh, nak kira apa manual pun boleh. Okay, boleh buat macam ni pun boleh lah. Yang ni kita boleh tolak dah. Tolak 9 tambah 3 dapat, ingat ni saya kata. Kalau simbol tak sama kita tolak kan, 9 tambah 3 dapat 6. Negatif 6. Tolak ke tambah? Tolak. Sebab 9 lebih besar kan. So yang menang dia, yang menang simbol negatif. Okay, yang ini kamu boleh tambahkan. Sama ada kamu kira manual ataupun kamu kira kalkulator. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Okay, kalau nak kira manual, kita samakan penyebut bawah ni. Ni darab dengan 2, darab dengan 2. Darab 3, darab 3. Ni 6 tak apalah, darab 1, darab 1 kan. So kamu akan dapat sini 4 tambah 3 tolak 1/6. FG tolak 6 mn. So tolakkan. 4 tambah 3, 7. 7 tolak 1, 6. 6 bahagi 6? 1. So jawapannya adalah FG tolak 6 mn. Okay. Boleh. Pening? Tak pening? Okay. Okey. Itu untuk nombor 5. Okay, so saya teruskan sikit lagi. Tadi apa? Tambah tu? Tambah tu? Tambah tolak. Tadi tambah tolak. Okay, tadi tambah tolak. Sekarang kita tengok pendaraban. Apakah hasil bagi pendaraban berulang? Ungkapan algebra. Ni dia cerita. Contoh, pendaraban berulang ni kita boleh tengok pada pengiraan luas, kan? Cari luas bagi segi empat sama berikut dalam bentuk pendaraban berulang. Contoh kat sini luas, kita sebut sini 2 darab dengan 2 kan? Kita dapat berapa selalu? 4, betul? Tapi kat sini dia ada kuasa 2. So sini kita buat 2 kuasa 2 lah. Kalau kita kira pun dapat 4 cm persegi Ni pun sama. Jadi kalau 2 darab 2 dapat 2 kuasa 2. Kat sini kita buat A darab dengan A, kita dapat berapa? A kuasa 2. A kuasa 2. Kalau kat sini B, B darab B, kita dapat berapa? B kuasa 2. So ini maksud dia pendaraban berulang. Berulang dengan nombor yang sama lah. Okay, kalau isi padu. Okay, yang pertama, kita ada sini 2 darab 2 darab 2. Kita akan dapat 2 kuasa 3 ataupun dapatlah 8 cm persegi. Itu benda dia. Jadi kalau kamu ada isi padu ni A saja, kamu akan dapat A darab A darab A. Kamu dapat berapa sini? A kuasa 3. Kat sini pun sama. Kamu darab, kamu dapat B kuasa. B kuasa 3. Dia tak sama tau dengan kalau kamu buat B tambah B tambah B, berapa kamu dapat? 3B. 3B. Jadi B tambah B tambah B tak sama dengan B darab B darab B. Benda berbeza Benda yang tak sama. Okey, jadi dia tanya kamu. Kalau A darab A darab A darab A, kamu akan dapat A kuasa 4 kan? Betul? Okey, kalaulah kita buat A darab A tambah B darab A tambah B, kamu akan dapat
sama B dengan tambah B kuasa 2. B tutup kurungan kuasa 2. Kalau yang kat sini, kamu akan dapat A tambah B kurungan kuasa 3. Betul? Kalau kat sini kamu dapat A tambah B kurungan kuasa 4. Jadi kalaulah dia kata kamu darab berulang sebanyak N kali, maka dia akan dapat A tambah B. Tadi kuasa 4 kan? Sebanyak N kali, kita letak sini kuasa N. N. Tu benda dia. Eksperimen dia lah yang dia nak cakap. Okay? Cikgu, Ha. kalau 3B darab dengan B sama dengan apa? Okey, kalau 3B darab dengan B. Betul? Ni soalan kamu kan? Ya. Okey, kamu akan dapat 3 macam biasalah. B darab B, kamu dapat 3B kuasa 2. Boleh? Boleh. Dia bukan 3B. Kalau 3B darab 3B, kamu dapat 3 kali 3, 9B kuasa 2. Tapi kalau 3B darab B, maksudnya B kuasa 2 je. 3 masih kekal macam biasalah. Okay? Tapi kalau 3B darab dengan 3B, kamu akan dapat 3B kurungan kuasa 2 tau. Jadi umpama dia 3 darab 3, B kuasa 2. So kamu dapat berapa ni? 9. 9B kuasa 2. Beza. Yang ni catat ni. Yang ni menarik ni. Tulis dalam kamu punya buku nota tu. Yang comel-comel tu. Okay, untuk pengetahuan kamu. Tulis. Okay. Alright. So kita teruskan. Ini tadi saya dah cakap tadi kan. Okay. Tengok contoh 9. Permudahkan setiap yang berikut. Contoh 9. Macam ni lah. M darab M darab M darab M. M kuasa 4. Yang ni kuasa 2. Ni saya dah ajar tadi lah. Sama Okey, nombor 10, tulis yang berikut dalam bentuk pendaraban berulang. Jadi dia buat kuasa 2 sama dengan berapa? Ni dia macam kembangkan balik lah. Ni yang A ni maksudnya darab 2 kali benda yang sama. Yang ni 3 darab 3 kali benda yang sama. Tu benda dia. Okey, ada masa lagi ni sikit. Kamu buat latih diri 5.2B ni. Cuba buat ni. Permudahkan setiap yang berikut. Yang pertama ni dapat berapa? Tengok pernah tahu dah. 3 kuasa 3. Tapi cara tulis dia kena ada kurungan tau. PQ kuasa 3. Awak tahu kalau awak buat PQ3 macam ni, yang ni salah. Ni maksudnya Q saja yang kuasa 3. Tapi kalau awak buat P kuasa 3, Q kuasa 3, betul. Maksudnya dua-dua tu dia kuasakan dengan 3. Tulis betul-betul kat situ. Tulis betul-betul Dari yang ini ada kurungan tak ada masalah lah. 6A tolak 1 kuasa 2. So yang ini kamu dapat 8X tambah 3Y kuasa 3. Okay. So tulis setiap berikut dalam bentuk pendaraban berulang. So yang A ni senang je. Tulis saja 2 kali lah. Kan? So kalau B tu tulislah 3 kali. Cikgu, kuasa 3 dia memang dekat luar kurungan ke? Kena luar kurungan. Dia luar kurungan kat atas. Comel kecil je gini. Ini 4 kali lah. Apa maksud kurungan tu? Maksudnya kamu darabkan dia punya ungkapan tu. Kurungan tu maksudnya darab. Okey, boleh? Boleh. Okay, good. Bagus kamu ni. So dia cerita.
Apa jadi ni kalau kita nak darab dengan bahagi kat sini? Ni maksud dia. Permudahkan. Dia kata kumpulkan semula pemboleh ubah yang sama. Pemboleh ubah ni yang huruf-huruf ni yang sama. Kemudian darab nombor dengan nombor, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Jadi untuk soalan ni dia kembangkan, tulis dulu. Lepas tu dia gabungkan 3 darab 4, nombor dengan nombor sekali, satu kumpulan. Okey, A ada berapa? A sini 1, sini ada 3 kali A. So A darab A darab A darab A ada berapa? Ada 4 kali lah. Kat sini B ada 2, sini B. So 3B. B kuasa 3 lah kat situ. Didarabkan. 3 darab 4, 12. A darab A darab A darab A dapat A kuasa 4. B darab B darab B dapat B kuasa 3. Gitu je. Senang tak? Senang. Senang tak? Bila awak dah buat lama-lama, awak akan nampak. Oh, senang je. Kalau darab, yang ni A kuasa 1. Kan A tu A kuasa 1. 1 dengan 3. Confirm lah awak terus dapat, ini dapat 12. So A1, A3 awak terus dapat A kuasa berapa? Terus dapat A kuasa 4. Nampak tak? Dia tambahkan kat atas ni kan, kuasa atas ni. So B ni kuasa 2, ni kuasa 1. Bila kita darab, atas dia akan jadi 2 tambah 1, 3. Terus dapat. Kalau awak dah buat banyak-banyak, awak akan nampak. Oh, sebenarnya macam tu je, senang je. Okay? Itu untuk darab. Okay, untuk bahagi. Ni. Permudahkan. Okay, nampak kat sini dia buat dalam bentuk pecahan, dia bahagi. Nombor dia bahagi dengan nombor. So 20 bahagi dengan 5 dapat 4. So M kuasa 4, dia keluarkan dulu M. Lepas tu N kuasa 2 dia keluarkan. Macam biasalah. Lepas tu dia potong-potong mana yang berkenaan. Potong. Potong. Mana ada? Potong. Okay. Jadi yang tinggal 4. Ni ada berapa? 1, 2. So M kuasa 2. Bawah ada N. Okay, senang kan? Itulah bab 5 ni. Senang je sebenarnya. Ataupun sebenarnya awak dah boleh nampak dah. Kalau saya dah banyak kali buat, saya dah boleh nampak lah. Okay, 20 bahagi 5 benda yang sama lah. M kuasa 4, N kuasa 2. Dia bahagi dengan M kuasa 2, N kuasa 3. Saya dah nampak dah. Ni kalau saya potong, saya terus dapat 2. 4, M kuasa 2. Sebab potong kan. So ni 2, 3. Tak boleh potong. Ni potong. Bawah potong tinggal 1. So per dengan M. Ni kalau saya lah. Tapi kalau kamu jangan buat macam ni. Nanti kamu keliru. Kamu pecahkan banyak-banyak ni. Buat macam buku teks buat. Lebih selamat sebab dia ada markah. Ada markah tau? Yang kamu buat ni ada markah. Yang panjang-panjang ni. Okay. Okay. Jadi kalau yang contoh 13 ni pun sama. Dia gabungkan. 1 darab 1 bahagi. So 21 XY darab 6X kalikan. Bahagi dengan 14, Y kuasa 3Z. Lepas tu nombor dengan nombor lah, dia potongkan nombor. Lepas tu yang ada Y, dia potong dengan Y. Atas mesti potong dengan bawah lah. Jadi yang tinggal X kuasa 2. Lepas tu bawah kamu ada Y kuasa 2, ada Z. Kamu akan dapat macam ni Nombor cancel dengan nombor. Boleh Okey, so kita tengok yang ni kamu dah boleh buat lah, buat sendirilah. Ini saya tak nak saya tak nak cerita sangat. Sebabnya benda ni benda kita akan tengok ni. Ni minggu depan hari apa? Hari Isnin kan? Kita tengok kamu dapat buat tak yang latih diri ni. Okey. So ni sebagai tugasan kamu So kamu boleh buat latih diri 5.2C. Yang ini optional lah. Optional. Maksudnya kalau kamu dah mahir, kamu terus buat mahir diri. Lagi mahir lah kamu. Kalau dah mahir, buat mahir diri. Lagi mahir. Okay. Dan kamu teruskan dengan buku nilam. Nanti hari Isnin kita akan tengok. Kita akan banyak bincang lah So buku nilam, buku surat berapa yang tak buat lagi tu? Muka surat 53. 56.
hingga habislah. Okay? So hingga habis. Cuba buatlah. Mana yang mampulah kan. Ada orang dia dah boleh buat. Siapa yang dah siap? Jujur. Dah. Okay, so nanti hari Isnin kita akan bincang. Aish dah buat mahir diri ke? Mahir diri dah buat? Belum. Okay. So siapa yang dah buat buku nilam, tahniah, teruskan usaha anda. Awak boleh buat mahir diri. So nanti hari Isnin, saya akan bincang mana yang kamu tak dapat. Yang mana kamu tak dapat je tau. So kalau kamu ada betul-betul ada masalah, kamu boleh senaraikan mana soalan kamu tak dapat, beritahu kat dalam kelas. Nanti saya akan inilah, okay, saya akan bincangkan dengan kamu. So nanti tengok hari Isnin, ada tak saya nak buat kuis ke apa ke, okay. So sekejap saya nak isi pool kehadiran. So far ada masalah, boleh tanya. Okay, saya dah buat untuk satu Iman punya pool kehadiran. Betul take note ya. So siapa datang tu tulislah hadir. Yang tak datang tu buatlah tak hadir. Yang tak datang tu patutnya bagi tahu kenapa dia tak boleh datang. Kena tanya, cakap lah kan. At least kita tahulah masalah dia. Jujur dah. Boleh masuk Telegram Telegram kelas masing-masing. Okey, Bakti pun dah. So terus key in sekarang, tak payah tunggu-tunggu dah, jangan tangguh-tangguh. Tanda kehadiran sekarang, ketua dah boleh tengok dah. Siapa lagi tak tanda tu, boleh kejar. Okay, Bakti ada 15 orang vote. Jujur ada 15. Iman ada 23 vote. Yang lain datang ke tak ni? Cepat masukkan kehadiran tu. Ada 24 Iman. Okay, so ketua. Kau berapa boleh bagi tahu siapa hadir tak hadir ni ketua-ketua? Yang kat grup Telegram pun masuklah dalam kelas buat kelas masing-masing, tanda kehadiran tu. Okay, so saya harap untuk bab 5 ni kamu betul-betul buatkan latihan, sebabnya kamu kena mantap bab 5 untuk kamu buat yang lebih baik untuk bab 6. Sebab bab 6 ni dia susah tau. Kalau bab 5 tak faham, bab 6 kamu memang ada masalah nanti. Ni algebra ni memang selalu ramai orang stuck. Tak boleh tambah, tak boleh tolak. Cikgu, form tu pun sama kan? Form tu nanti lagi lah. Kalau kamu bab 5 kamu tak dapat, nanti kamu akan ada masalah bab 6. Lepas tu form tu pun kamu ada masalah sebab nanti kamu belajar darab kurungan. Dalam kurungan tu boleh darab kembang-kembangkan lagi. Masalah kat form 2 nanti. Form 3 dia akan bawa lah. Jadi topik 5 ni penting untuk kamu. Fundamental untuk kamu fahamkan. Supaya kamu boleh buat bab 6, form 2, form 3 sampai form 5. Memang guna algebra ni. Dia memang akan gunalah. So sebab tu saya kata siapa yang dah siap latih diri, terus mahir diri. Mahirkan diri kamu. Lepas tu buat buku nilam. Itu untuk kebaikan kamu jugalah. Jadi bila kamu tak faham, kamu boleh terus tanya saya. Hari Isnin pun kita akan banyak bincang pasal buku nilam tu nanti. Latih diri ni pun kita akan bincang jugalah. Okay. So saya kata sekadar tu saja. Saya harap ketua dah boleh detect lah siapa pelajar yang tak hadir tu. Boleh cepat-cepat bagi tahu saya sebelum pukul 1 lah. Ataupun sekarang pun boleh lah. Okay. Fast action, fast result. Okay. Okay, so tak ada apa saja. Saya rasa itu saja. Terima kasih kerana sudah hadir pada kelas pagi ni, dengan hari ni. So kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bihaq wa tawasaw bis-sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay semua, terima kasih.
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu.